Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Selamat sejahtera. Waalaikumsalam, sir. Boleh, sir. Tak dengar ke? Hello? Dengar, sir. Dengar, sir. Dengar, sir. Oh, saya yang tak dengar. Okey, boleh dengar ke semua? Dengar, sir. Okey, alhamdulillah. Saya lupa buka speaker rupanya. Volume tak ada. Okey, so kita nak start kita punya kelas hari ni, tapi hari ni saya nak share pasal practical test untuk minggu depan So saya dah ada share beberapa file dekat Telegram dengan kat GC. Korang boleh download. Tapi saya nak explain sikit lah pasal kita punya practical test untuk minggu hadapan. Okey, baik. So seperti yang korang tahu kan, practical test saya nak ingatkan sekali lagi. Practical test untuk video video presentation korang kena submit pada hari ini. Hari ini adalah dia punya last date untuk submission. Kan, so tolong hantar korang punya report. Saya tengok masih lagi ramai yang belum hantar lagi. Kan korang boleh hantar dalam bentuk link dekat GC, ataupun kalau katakan korang ada link YouTube ke apa kan, korang boleh hantar link YouTube dekat GC. Mesti hantar dekat GC, yang tak boleh hantar guna platform lain. So yang kat Telegram hari tu just untuk kita punya reference sahaja. Dan sebab alang-alang kita buat eksperimen yang sama. So pastikan korang hantar melalui GC selewat-lewatnya pada hari inilah. Hari ni paling lewat untuk video presentation. Okay, so kena pastikan semua rubrik yang saya berikan sebelum ni ada. Okay, dia simple sahaja dia punya marking scheme. Kalau katakan benda tu ada, korang akan dapat markah. Kalau benda tu tak ada, korang akan hilang markah. Okay, so dia macam kita sebenarnya kita dah bagi korang soalan bocor dah sebenarnya. So pastikan semua kriteria yang diperlukan dekat marking rubrik tu kan mesti ada dalam korang punya video. So check korang punya video, pastikan semuanya ada. Kita nak bagi semua orang dapat markah penuh. So kalau boleh kan, kalau boleh kita nak bagi semua orang dapat markah penuh. So untuk dapat markah penuh, korang kena pastikan semua kriteria dalam rubrik tu ada dalam video korang. Okay, boleh faham semua? Faham ke? Faham. Okay. Boleh, sir. Boleh, sir. So saya harap benda tu clear lah. So sama juga macam pada minggu hadapan kita akan ada practical test untuk lab report punya writing, lab report writing. So untuk lab report writing pun sama juga, kita ada kriteria-kriteria pemarkahan yang kita sediakan. So sebelum korang hantar, pastikan semua itu ada. So aku nak pergi kepada korang punya practical test. Okay, so practical test pada minggu hadapan kita akan buat soalan untuk penulisan lab report, task 2.
So task tu adalah penulisan lab report. So dekat sini pastikan korang punya lab report ada title, objectives, observation, discussion and conclusion. So lebih kurang macam lab report yang kita buat sebelum inilah, yang korang dah hantar daripada eksperimen tu hari tu. Kan sama saja, title, objektif, lepas tu terus pergi data observation, discussion and conclusion. Okay, saya menggunakan sistem yang sama macam mana practical test. So macam mana korang buat lab report, macam itulah korang hantar korang punya report yang ini. Okay, so dia punya due date adalah 4 November 2021. So maksudnya hari Khamis minggu hadapan lah. So masa yang diberikan adalah 1 minggu untuk buat lab report. Okey, baik. Ini adalah korang punya format. So kalau korang tengok setiap satu ini ada markah. Okey, so pastikan sebelum korang hantar, kan, korang check semua benda ni mesti ada. Okey, especially macam correctable with unit. So unit mesti ada, sensitivity mesti tulis dengan betul. Okey, samalah, ini semua check. Okey, korang dah check benda ni, kan, pastikan semua ini ada dan baru hantar. Kalau katakan terkurang satu, maksudnya korang akan hilang satu markah dan seterusnya lah. Macam itu. Okay, so pastikan semua ini ada. Kita nak bagi semua orang dapat full mark 40. Kan? Okay, faham tu? Faham. Okay. Faham. Alright. Faham. Dapat So pastikan sebelum korang hantar, korang check benda ni. Kan, mesti ada semua. Okay, mesti ada semua. So kalau katakan tak pasti apa benda ni, refer balik pada lab report yang korang dah pernah tulis sebelum ni. Okay, baik. So ini korang punya eksperimen yang korang kena buat untuk report yang korang kena buat. Okay, korang menggunakan eksperimen yang sama macam untuk topik dia masih lagi sama, adalah simple harmonic motion. Tapi eksperimen ini menggunakan spring instead of tali. Kalau macam masa video korang gunakan tali, kan, korang swing pendulum. Alright, yang ini dia menggunakan spring. So dia punya swing dia downward and upward. Okay, so tak perlu risau sangat sebab dia semua information ada dekat sini lah. Macam katakan, walaupun korang tak buat eksperimen, ni eksperimen tak buat, tapi semua information diberi dekat sini dan korang juga diberi data. Okay, dah diberi data. So daripada data ini, korang proses untuk dapatkan results. Okay, ni lebih kurang sama macam kita buat eksperimen masa korang eksperimen yang data sudah diberi. Okay, macam masa kita buat eksperimen, if I'm mistaken, eksperimen 4 dengan eksperimen 6. Okay, eksperimen 6 data diberi, eksperimen 4 pun data juga diberi. So macam ni lah, data dah diberi, kan, korang kira dapatkan jawapan. Okay, dapatkan jawapan dan start lah. Okay, data observation. Okay, find graph. Macam biasalah, find graph, centroid. Okay, cari dia punya gradient. Macam biasa kita buat lab report yang biasa lah. Okay, ni data sudah diberi. Follow ini sahaja. Okay, ikut yang ini. Baik, so korang punya aim, objektif adalah untuk cari spring constant K. Okay, spring constant K menggunakan benda lah mass oscillating mass spring system. Okay, so korang boleh tengok and then korang boleh cuba buat. Okay, so ini adalah dia punya standard value. So nanti korang kena comparekan dengan standard value ni. Ini adalah dia punya theoretical value. Okay, so ini komen kat mana, kat sini kita ada markah untuk komen. So saya dah explain kat korang macam mana nak comment experimental value and standard value. Okay, and then determine whether it is success or not. Saya dah explain dah benda ni masa kita buat setiap report, setiap eksperimen. Saya dah cerita dah pasal macam mana kita nak buat benda ni. Okay, so sebelum saya proceed dengan perkara yang lain, saya nak tanya, ada soalan apa-apa tentang lab report yang korang kena tulis pada minggu hadapan ini?
Okay, saya open untuk soalan. Sir. Yes. Sir. Yes. Untuk yang cover page kan, Okay, dengan baik. yang borang declaration kita hanya tulis guna komputer boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak perlu guna tangan. Yang macam sebelum ni pun masa tugasan, saya tengok ramai yang tulis cover page handwritten. Tak perlu sebenarnya. Yang perlu handwritten cuma yang jawab soalan itu sahaja. Kan sebenarnya tak perlu, tapi saya tengok macam hampir semua orang tulis print out and then submit handwritten yang cover page apa semua tu, itu semua tak perlu handwritten. Yang perlu handwritten masa itu adalah korang punya jawapan sahaja. So sama juga macam yang ini kan, untuk report writing. Sekejap saya double check. Kak Uji, report writing kena handwritten ke? Handwritten. Okay. So okay. So sama juga macam report writing ni pun kan kena handwritten, tapi cuma part report tu sahaja. So means this part sahaja. Part daripada title until this part sahaja. From title until conclusion. Ini sahaja yang perlu handwritten. Okay. So yang cover page apa semua tu tak apa. Korang boleh type and then korang compile sahaja dengan korang punya jawapan. No problem. Okay, boleh? Jelas ke? Thank you, sir. Okay, korang ada masalah ke nak dengar saya punya Yes, sir. mic ni? Sebab macam saya tak berapa clear korang cakap. Jelas. Jelas Okay, saya takut ada masalah internet connection ke apa kan. Sebab kat college ni ada masalah sikit. Jelas. Okay, Alhamdulillah. Kan. So macam itulah. So sebelum ni masa tugasan hari tu saya macam agak terkejut lah. Sebab rasanya macam 90% daripada korang ambil inisiatif untuk print out and cover page apa semua dan submit. Macam tu kan. Sepatutnya tak perlulah benda tu. Buat macam buang resource je kan. Okay. Sebab benda kita dah bagi dalam bentuk PDF. Korang boleh tulis sahaja dekat PDF. Cuma syarat tugasan tu mesti handwritten. Handwritten bukan dekat cover page tapi dekat isi dia. Okay. So next question about report writing. Korang boleh download file-file ni. Korang boleh tengok. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Kalau tak ada soalan saya assume bahawa korang semua dah boleh buat lah. Dah boleh mula buat sebenarnya report writing ni, dan saya pun dah siapkan dekat platform kan. So korang boleh buat dan hantar sebenarnya. Okay. So tapi sebelum tu lah, sebelum korang hantar, saya nak ingatkan sekali lagi, tolong check. Okay. Tolong check semua report korang mesti lengkap lah ni. Ni semua ni mesti ada. Dan kalau boleh pastikan sebelum korang hantar, tolonglah check dengan kawan-kawan dulu kan. Tolong check dengan kawan-kawan dulu. Sama ada. Pastikan korang punya nilai tu betul. Kan, sebab saya agak kecewa sebenarnya dengan korang punya tugasan. Ada beberapa orang yang dapat markah sangat rendah dalam tugasan. Saya tak tahu kenapa. Okay, saya tak tahu kenapa. Sebab dia soalan. Alright, korang ada ke? Memang tak ada tanya dengan kawan-kawan dulu ke sebelum hantar untuk tugasan sebelum ni? Guys? Hello? Ada. So kalau ada kan, saya bukan Ada sir. Ada sir. Sepatutnya kalau katakan korang dapat jawapan yang sama kan, tak ada masalah. Sebabnya macam
Ada pelajar yang boleh dapat 40/40 kan untuk tugasan full mark kan, tapi ada yang dapat sampai saya rasa macam bila saya tanda saya rasa macam menyampah nak tanda, sebab macam tak logik. Dia macam tak logik kesalahan dia tu kan. Itu saya nak tanya, macam benda macam ini kan, tugasan ini korang punya inisiatif sendiri, takkan benda-benda macam ni pun saya nak kena ajar. Alright, saya nak kena ajar benda pelik macam ni. Saya dah cakap dengan korang, pastikan korang hantar jawapan yang betul. Macam mana cara, saya tak kisah. Tapi saya nak jawapan yang betul. Saya boleh bagi markah sebaik yang boleh. Saya nak tolong kat korang. Kan benda ni totally saya nak bantu korang. Okay, tapi bila nama saya nak bantu, korang kena pastikan korang mesti boleh dibantu. Okay. Sebab saya cakap dengan korang, saya tak boleh bagi jawapan. Kan masa hari tu, masa tugasan saya tak boleh nak bagi jawapan. Tapi korang boleh berbincang. Dia tak salah untuk korang berbincang. Okay. Tak ada apa-apa syarat pun mengatakan yang korang tak boleh berbincang antara satu sama lain. Okay, sama juga macam report writing ni. Okay. Dia tak ada satu syarat pun yang mengatakan bahawa korang tak boleh berbincang antara satu sama lain. So, pastikan korang hantar report yang perfect, yang sempurna. Okay, untuk diri korang juga. Sama juga macam UPS. Apa-apa yang kita buat online sekarang ni. Kan, dia tak ada apa-apa syarat mengatakan korang tak boleh berbincang. Okay. So, gunakanlah sebaik boleh kan. Sebab nanti bila dia dah buat secara face to face, katakan nanti kalau katakan semester depan, mungkin semester ni kita masih lagi online, tapi kalau semester depan UPS secara bersemuka kan, korang akan jawab soalan exam, benda tu, kelebihan tu memang dah tak ada. So untuk semester 1 ni, mungkin korang akan lebih senang nak skor daripada masa semester 2 nanti. So selagi boleh skor lah sebaik yang boleh korang punya markah masa semester 1. Okay, sebab kalau katakan, sebab nanti bila korang punya sistem CGPA dekat matrik ni, dia akan kumpul markah korang semester 1 dengan semester 2, dia combine, lepas tu dia buat bagi average. So kalau katakan korang dah dapat rendah masa semester 1, nanti masa semester 2 korang susah nak cover balik markah korang yang korang dapat rendah masa semester 1. So semasa menggunakan sistem online masa semester 1 ni, tolong gunakan sebaik mungkin. Okay, dapatkan markah yang terbaik. Saya tak kisah kalau semua orang dapat 4 flat. Okay, tak kisah. Tak ada kata kota berapa ramai untuk orang dapat 4 flat. Okay, so gunakanlah sebaik yang mungkin. Faham? Faham ke semua? Faham. Faham. Okey. Kan, saya bukan apa. Saya kadang macam sedih sebenarnya tengok kan UPS. Saya banyak kali cakap masa UPS, jawablah sebaik yang mungkin kan, gunakanlah apa cara sekalipun supaya korang dapat markah yang baik. Bila saya cakap gunakan apa cara sekalipun, so maksudnya korang gunakanlah apa-apa cara sekalipun supaya korang dapat markah yang baik UPS, tapi masih lagi ramai yang dapat rendah. Saya bukan nak cakap kok benda ni tak boleh dilakukan. Boleh. Sebab apa? Sebab ramai juga pelajar yang dapat markah tinggi, even dapat full mark. So bila ada pelajar yang boleh dapat full mark, maka kan korang boleh sebenarnya, mungkin korang boleh bincang dengan pelajar tersebut macam mana dia boleh dapat full mark. Kan, gunakan, bantu yang pelajar-pelajar yang dapat markah tinggi-tinggi, mungkin boleh bantu kawan-kawan yang lain supaya sama-sama dapat markah yang baik. Macam itu. So sama juga macam tugasan ramai juga yang dapat full mark. Tapi ada juga pelajar-pelajar yang tercicir bukan tercicir sikit, tercicir banyak. Okay, so saya harap korang punya ni last chance. Okay, korang ada
final chance ni, ini adalah korang punya portion markah paling besar untuk BB, which is practical test. Kan, tolong buat yang terbaik untuk video dan juga report. Buatlah yang terbaik. Kan, dapatkan markah yang terbaik. Hantar kerja yang paling sempurna. Sebab ini boleh dilakukan. Kita dah bagi dah kat korang, kata okey, macam mana cara nak dapat markah, nak dapat full mark. Kita dah bagi tahu, ini mesti ada, ini mesti ada, mesti jelas, mesti ditunjukkan. Okay, so kalau katakan benda itu tak ada, pastikan dia ada. Macam mana cara sekalipun saya tak kisah. Kan, especially pasal video hari tu ramai tanya, cikgu ni kalau katakan ni tak jelas macam mana. Dah kalau tak jelas maksudnya markah tu tak ada lah. Kan, so dia simple saja. Apa yang dibagi dalam marking rubrik tu korang ikut. Pastikan semuanya ada. Dia tak ada kiri kanan. Dia macam okey, kalau ada markah, tak ada markah itu je. Dia tak ada tengah-tengah. Okey, dia tak ada tiba-tiba markah bonus ke apa, tak ada. Okey, so kalau benda-benda yang tak ada dalam marking scheme tu, korang tak perlu letak pun dalam video tersebut. So sama juga macam report writing ni. Kan, sebagai contoh, kan selama ni kita buat report. Okay, ini saya nak highlight sikit. Selama ni kita buat report, mungkin orang kata, saya suruh cakap buat 3 precaution, 3 source of error, 3 suggestion. Okay, so tapi dekat sini dia minta satu sahaja. 1 precaution, 2 source of error and 2 suggestion. Okay, so perlu ke buat 3? Tak perlu. Okay, tak perlu buat 3. Buat satu saja. 1, 2 dan 2. Tapi pastikan betul. Okay, pastikan betul. Alright, tak perlu buat 3. Buat 1, 2, 2 saja. Okay, tapi pastikan dia betul. Macam mana cara nak pastikan dia betul? Ask around. Okay, ask around. Okay, kalau rasa macam ramai-ramai buat benda yang sama, mungkin benda tu kebarangkalan dia lebih besar untuk betul. Okay, faham tu? Faham, sir. Okay. So sama juga macam result untuk eksperimen ke experimental results ke sama juga. Kan, make sure korang sebelum masa korang buat tu ask around. Okay, pastikan jawapan korang mungkin lebih kurang sama, ataupun kalau katakan jawapan korang pelik-pelik kan, tanya kenapa. Compare kan dengan kawan-kawan. Okay. Kalau ada rasa macam ada kawan-kawan yang macam rasa macam korang rasa macam dia hebat, gunakan. Okay, siapa-siapa yang rasa macam dia ni mungkin boleh bantu kawan-kawan lah, macam itulah. Kan, kita nak sama-sama berjaya kat sini. Alright. Tak ada rugi pun sebenarnya. Kan, bantu kawan-kawan. Sama jugalah macam ni. Korang kalau katakan korang ada masalah, tak berapa faham, tolong gunakan kawan-kawan ni, tolong tanya, minta bantuan diorang. Okay, macam tu cara belajar. Macam tu cara kita sama-sama nak belajar. Sebab sekarang ni sistem online ni senang. Kalau nanti semester depan bila benda ini dibuat secara offline, kan, korang buat exam ini secara bertulis, nanti benda tu dah tak boleh dilakukan lagi dah. Korang kena berdiri atas kaki sendiri. So maksudnya dah tak boleh bincang, tak boleh apa, tak ada apa-apa. Sebab tu aku masa mula-mula aku cakap dengan korang dulu kan, bila sistem quiz, sistem test ini dibuat secara online, kan, sebenarnya dia memberi banyak kelebihan kepada korang sebagai pelajar. Sebab there is no way untuk kami pensyarah untuk kontrol apa yang korang lakukan semasa test. Tak ada cara. Tapi takkanlah benda tu aku nak ajar. Okay, so gunakanlah sebaik-baiknya. Okay, yang penting korang dapat markah tinggi. Itu je, aku tak nak fikir benda lain. Yang penting korang boleh dapat markah tinggi, so boleh cover korang masa korang PSPM nanti. Okay, faham tu?
Faham, sir. Okay. Faham, So, sir. Faham, sir. Faham. alright. So, aku moving on. Ini yang borang yang sebelum ni. Ini korang kena hantar sekali dengan korang punya report. Sama setiap test semua mesti ada benda ni. Kan PB, PTP, MTP ni. Okay. So, yang ini korang boleh tulis ni. Sebenarnya korang boleh tulis ke. Korang boleh tulis korang punya nama. Edit kat sini. Kan boleh type pun. Tak ada masalah. Kan korang boleh type. Okay. Yang ini untuk kita markah. So, sebelum ni ramai yang tertinggal. Kan bila korang nak sign, tolong sign dekat sini Untuk korang sign. Tolong sign dekat sini. Ini satu. Sign. And then sign juga dekat sini. Ada dua tempat yang korang kena sign. Okay, sign dekat sini dengan sign dekat sini. Okay. Sebab apa aku suruh sign kat sini, nanti susah aku nak cari korang kalau aku nak sign, korang minta sign yang ni balik. So, sign je dua tempat ni. Okay. Faham? Faham guys? Dua tempat Faham. Sign kat sini Okay, baik. Pasal date sama juga masa tugasan hari tu duk tanya dengan aku kan. Cikgu, date nak tulis bila? Date nak tulis date. Aku dah siap tulis. Aku dah siap tulis date. Aku tak tahu kenapa ada yang masih tanya lagi date nak tulis bila. Okay. Date aku dah siap tulis. Korang gunakan sahaja date yang ada. Okay. So tak payah edit date. Korang tinggal sign je kat sini. Okay. Apa yang korang perlu buat adalah tulis nama, detail kat atas ni dengan sign. Itu sahaja. Date aku dah tulis siap-siap. Okay, kepada pelajar. Kan sebelum ni untuk tugasan, kalau ingat aku minta korang hantar seminggu awal. Kan sebab apa? Sebab dia punya due date itu adalah pada masa cuti. Kan due date daripada masa cuti dan aku tak nak pening-peningkan kepala korang tiba-tiba masa cuti tiba nak buat benda ni, so aku suruh hantar awal. Tapi masih lagi ramai pelajar yang hantar lewat. Even ada beberapa pelajar yang masih lagi belum hantar tugasan. Okay. Aku tekankan masih lagi ada beberapa orang pelajar yang belum hantar tugasan. Okay. So, bila korang tak hantar tugasan, korang punya markah akan ditolak berdasarkan hari. Berapa banyak hari yang korang tak hantar, itu tak apa. Kan okey, kena tolak tu faham. Tapi nanti korang kena tahu ada satu lagi korang punya masalah. Dan bukan setakat hari saja. Korang punya markah juga dia ada markah maksimum, cap. Okay, as example kalau katakan korang lewat. Saya tak ingat dia punya markah cap Saya tengok balik. Okey, kat sini tak ada. Masa tugasan hari tu. Okey. Kat mana saya letak tugasan hari tu tak ingat lah saya letak tugasan hari tu kat mana. Kan, apa tu? Dia ada cap markah. So kalau katakan korang lewat, nanti markah korang dia ada cap 90% daripada full mark ataupun bukan 90% daripada markah korang ataupun 80% daripada markah korang. So dah lah markah korang kena tolak. Kan dah lah markah korang kena tolak ikut hari. Lepas tu korang punya markah tu pula nanti dia akan cap. So kalau katakanlah korang kena tolak 10 markah. So markah maksimum korang boleh dapat 30. Korang dapat 20. Dah tanda-tanda maki-maki dapat 20. Lepas tu pula dia cap, dia kata mesti boleh dapat 80% je. So markah korang tinggal 16 je nanti. So tolonglah jangan lewat untuk hantar. Sebelum aku bagi seminggu untuk korang hantar sebelum, kan, supaya aku bagilah ada range kan korang boleh gunakan. Sebab aku tak nak korang pening-pening hantar nak buat tugasan masa cuti. Kan sebab biasalah kita ni orang last minute kan. Belajar banyak masa belajar ni last minute banyaknya. Kan so masa cuti pening sikitlah nak selesaikan. So aku bagi sebelum cuti untuk buat. So pada hari kejadian tu aku tengok ramai lagi tak hantar, tak apa. Tak ada masalah sebab belum lagi dia punya due date. Tapi even pada 17 hari bulan 10 dia punya due date tersebut
ramai lagi yang tak hantar. So starting daripada 18 hari bulan korang dah kena tolak markah. Okay. Dah kena tolak markah. Dan korang kena faham lah, banyak benda yang berlaku lah. Bukan setakat bila lewat ni, banyak benda yang berlaku. Okay, bukan setakat kena tolak markah macam saya cakap, dia ada cap markah nanti. Kan, so daripada markah kena tolak, lepas tu nanti dia cap lagi 80%, 90% daripada korang punya markah. So rugi banyak dekat situ. Okay. Dan ada juga yang tak tahulah apa yang dia cuba lakukan. Saya belum jumpa lagi kan. Saya belum jumpa sebab saya belum habis check lagi tugasan. Saya belum jumpa lagi yang saya punya. Tapi ada juga saya dengar yang macam hantar tugasan kosong. Hantar soalan kosong je. Dah kenapa hantar soalan kosong? Kau nak dapat markah kosong ke apa? Kan? Tapi saya jumpa. Semalam saya jumpa ada pelajar yang hantar tugasan subjek lain pula. Tak tahu apa hal hantar tugasan subjek lain. Kan? Atas sebab apa saya pun tak sure. So tolong jangan buat benda-benda macam ni lah. Ni benda orang kata simple thing. Okay? Ni untuk korang sebenarnya. Saya bukan buat benda ni untuk saya atau tak ada. Ni untuk korang. Kan? Saya nak cuba bantu. Apa yang saya boleh bantu, saya cuba bantu. Okay? Boleh? Boleh guys? Boleh, sir. Boleh sir. Kan? So macam saya cakap, ini korang punya final chance ni untuk practical test. Okay, untuk practical test, tolong bantu diri korang sendiri. Kan, untuk video, due dia pada hari ini. Saya remind sekali lagi, due untuk video adalah pada hari ini. So hari ini tu bila? So maksudnya sebelum pukul 12 malam lah. So tolong submit menggunakan platform Google Classroom. Okay. Tak ada platform lain, Google Classroom. Tapi kalau katakan korang boleh submit, sama ada kalau katakan korang bermasalah untuk upload dekat Google Classroom GC, kan, korang boleh upload kat mana-mana platform and then just provide link sahaja dekat GC. Tapi submission mesti through GC. Okay. Submission mesti through GC. Tapi siapa-siapa yang menggunakan dia download kat Google Drive ke apa semua tu, kan, tolong pastikan bila aku tekan, dia tak minta permission. So maksud korang kena publickan link tersebut. Okay, file tersebut mesti public. Ada juga macam tu, dia upload dekat Google Drive, tak ada masalah. Kan, tiba-tiba hantar link private. Memang tidak lah. Kosong juga nanti aku bagi markah kan. So pastikan link itu public, so aku boleh access. Right? Faham? Boleh? Faham, sir. Faham, sir. Okay. So aku harap benda ni faham betul-betul lah. Boleh, sir. Boleh. Sebab korang sekarang pun dah dekat college, so korang nampak dah macam mana limitation. Kan, aku kalau tanya pada aku, kan, sebenarnya aku tak balik. Kalau aku jadi korang, aku tak balik. Kalau aku jadi korang, aku tak balik. Kalau korang tengok macam ni kat college, bukan seronok sangat pun sebenarnya. Kan? Tapi tak apalah. Kan, korang dah hadir dekat sini. Kan? Okay. So ini pasal practical test aku dah tadi tu. Lepas tu yang ini dia punya guideline lah, guidance macam biasa lah, setiap ada guidance. So setiap yang korang hantar nanti pastikan dia ada cover page. Okay, cover page. Lepas tu yang tadi student declaration form. Okay, ini tak kisah, tak perlu handwritten. Saya bagi tahu sekali, tak perlu handwritten. And then lab reportnya ini sahaja mesti fully handwritten. Okay, ini sahaja yang mesti fully handwritten. Yang 1 dengan 2 ni tak perlu handwritten. Okay, baik. So saya rasa untuk part saya, untuk lab report pada minggu hadapan, saya dah selesai. Kan, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. So saya open untuk Q&A session.
untuk lab report, practical test, lab report ini ataupun video. Video pun boleh tanya lagi sekarang. Okay, sebab korang masih ada masa lagi sampai malam ni untuk edit apa-apa yang perlu nak tanya. Okay, siapa-siapa yang dah hantar, saya tengok dah submit. Ramai, Alhamdulillah ramai juga yang dah submit. Kan kalau katakan korang rasa macam ada benda yang tertinggal, tak clear ke apa lepas kelas ni kan, korang boleh resubmit Korang boleh resubmit kemudian. Korang boleh edit balik and then submit semula. No problem. Sebab apa yang saya akan buka nanti adalah file yang terbaru. Okay, apa yang korang boleh submit banyak kali pun tak apa. Yang saya akan buka adalah file yang terbaru nanti. Okay, faham? Guys? Faham, sir. Okay, baik. So, saya buka untuk Q&A session. Ada soalan? Sir, Yes? Sir, dengar tak? Tak dengar. sir. Ya, dengar ke? Syafi ya. Syafi, okay. Kalau untuk video tu kan ada declaration tu kan? Okay, baik. Okey. Kalau untuk video tu dekat tempat nak submit tu ada declaration. Kena masukkan dalam video sekali ke? Tak perlu. Declaration tu dia form kan. So korang masa upload tu upload dua file. Satu file video, satu lagi declaration form. Okay, sebab dia memang tak boleh nak sekalikan sebab dia adalah dua file yang berbeza. Kalau macam dokumen korang boleh sekalikan. Kan, tapi yang ini tak boleh sekalikan lah. Faham Boleh kan? Syafi? Okay, faham. Boleh lah. So nanti korang upload dua file yang boleh. berbeza. Kan, nanti masa saya buka faham kat tu nanti korang akan ada dua file lah. Okay. Lagi? Sir, Yes? saya nak tanya tentang link YouTube tu. Okay. Kan Sir kata yang kena buat dia public, tapi saya buat macam kalau orang yang dapatkan link tu dia boleh nampak video tu. Macam tu boleh tak? Boleh. Publikkan semua. Maksudnya kalau pergi type kat YouTube tak cari, boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Itu maksudnya you private kan. So yang penting adalah kalau saya klik link, saya boleh access you punya video. Dia YouTube biasanya tak ada masalah kan, sebab dia biasanya private ataupun unlisted. Okay. Kalau private okay, unlisted tak boleh lah. Unlisted memang tak boleh kan. Tapi dia punya problem adalah kalau Google Drive. Biasanya upload Google Drive ni problem. Sebab dia bagi saya link, saya tekan, nanti dia ask for permission. Yang tu saya tak berapa minat sangat lah kan. So kalau katakan tu, nanti saya kena tanya pula. Tolong bagi saya permission pula kan. So tolong make sure you punya file tu public lah kalau dekat GC, kalau korang upload Google Drive. Faham? YouTube biasa tak ada masalah. Okay, kalau Google Drive biasa yang bermasalah. Okay. Rizwan nak tanya ke? Sir. Yes. Nak tanya, yang student declaration form tu kan, yang bawah tu dia tarikh tak ada? Memang tak ada ada. Saya letak tarikh kan? Korang download daripada Telegram ke apa? Saya dapat yang tak ada tarikh. Kau download daripada Telegram ke tak? Yang ni dari GC. Telegram GC sama je. Oh, dari Telegram tak, Telegram saya dapat dari GC. GC kita lah. GC kita kan? Oh ya. Tak apa, nanti saya double check. Tapi saya dah letak. Yang saya dapat ni student declarationnya 28 Oktober. 28 Oktober hari ni. Okay. Itu lain. Itu untuk video. Okay, praktik yang lab report lain. Okay, video lain. Yang bawahnya? Oh, yang untuk apa? Untuk yang tarik lab report lain lah. Yang video tu declaration form dia tak perlu sign yang bawah tu. Sebab korang tak tarik student
Yang tu sign je, Oh, sign tak je. perlu Tarikh tu nanti aku buat. Oh, Yang okey, tak, okey. yang aku terlupa buat hari tu. Okey, okey. Rasa dah Thank you, sir. terletak. Okay. Dah terletak. Okay, tak apa, okay. Saya pun terletak nanti Tak buat balik. apa, no problem. Okay, ada lagi? Sir. Ya. Oh, sir. Ya, saya. Amboi, panggil aja. Lepas tu senyap. Video kalau lebih 1 minit ada kena tolak markah tu? Tak ada. Jangan risau, tak ada. Tapi cuma jangan panjang sangat lah. Kan? Dia letak 1 minit tu bukan apa. Sebab supaya aku senang je nak apa. Tak susah sangat nak tengok. Sebab banyak sangat video nak tengok. Ada 100 lebih video ni. Kan? So dia letak 1 minit. Lebih kurang 1 minit. Kan? Dia tak ada tolak markah. Jangan risau. Kan? Kalau tak 10 minit sekali pun tak ada tolak markah. Tapi lebih kurang 1 minit lah buat. Macam tu. Okay. Alright. Lagi. Yang pasal video tu, dia memang tak ada sangat limitation pasal markah tu. Kan, tapi kena pastikan semua benda yang diberi dalam marking rubrik tu mesti ada. Aku cakap mesti ada sebab kalau dia tak ada, maksudnya tak ada markah. Itu je simple. Right? So pastikan dia ada. So kalau nak tahu markah apa yang kena tolak, kan? Apa kriteria untuk kena tolak markah? Kalau katakan ada perkara dekat marking rubrik tu yang tak ada. So nanti dia akan ditolak markah. Okey, baik. Ada ni. Okey, Adrina apa nak tanya? Yang practical report tu, conclusion dia lebih kurang sama dengan discussion tu punya. Conclusion sama macam yang discussion. Unsuccessful ke tak tu. Mana ada. Conclusion dengan discussion kan benda yang berbeza. Lebih kurang gitu ke lain? Lain lah. Conclusion dengan discussion dua benda yang berbeza. Dah banyak kita buat report sebelum ni. Conclusion. Discussion nombor 2 tu kan dia suruh cakap. Okay. Discussion nombor 2. Discussion nombor 2 kat rubrik. Eksperimen successful ke tak. Lain. Maknanya lain. Okay. So, yang ini whether the experiment is success or not. Okay. So, maksudnya dekat sini. Okay, kalau sebelum ni kan, kita tulis dalam conclusion kan. So, kalau sebelum kan kita tulis dalam conclusion sama ada success or not. So, maksudnya dekat sini lah nak tulis dalam discussion ataupun dalam conclusion. So, sebenarnya tak kisah tau kalau katakan korang tulis dalam discussion ataupun dalam conclusion. Janji korang tengok lah, korang tahulah apa kriteria untuk eksperimen itu berjaya ataupun tidak. Tahu yang kriteria sebelum saya dah cakap pasal percentage of error. Kalau saya bagi clue pula percentage of error. Saya tengok kat situ sama ada dia berjaya ataupun tidak. Okay, so korang boleh tulis dekat discussion ataupun dekat conclusion. Kalau sebelum ini saya tulis dekat conclusion. Kan saya biasa tulis dekat conclusion. Tapi kali ni dia minta kat discussion. So korang bagilah kat discussion. Bagi kat discussion, ikut dia. Okay, follow yang ini. Follow bulat-bulat yang ni. Okay, apa yang saya bagi kat korang sebelum ni. Conclusion tu tulis lain. Conclusion jawab objektif. Conclusion menjawab objektif. Apa nilai K tersebut? Tu jawab objektif. Kan sebelum ni kan kita buat kan. Apa yang saya ajar kat korang sebelum ni adalah guideline. Tapi bila sampai exam, okay dia minta macam ni tulis dekat discussion. So korang tulis je dekat discussion. Kan macam saya cakap masa saya ajar korang, saya tak tahu benda ni belum keluar lagi. Apa yang dia minta ni belum keluar. Samalah macam masa untuk video hari tu kan, dia punya marking rubrik belum keluar. So saya bagi guideline je lah, okay macam mana nak buat. So bila marking rubrik dia dah keluar, so korang kena follow lah marking rubrik tu. So sama juga saya masa ajar korang tulis lab report, saya bagi korang guideline macam mana secara rough macam mana nak buat lab report. Tapi bila dia punya marking rubrik dah keluar, follow yang ni bulat-bulat. Sebab yang ini yang akan ada markah. Okay. Ikut yang ni. Satu-satu semua mesti ada. Alright.
So 6 markah 10 markah kita dah bagi dah. Total markah 40. So pastikan semua orang boleh dapat 40/40. Kita nak bagi full mark ni. Boleh tu? Okey, so menjawab soalan ada kawan korang tanya dekat sini. Kan? Saya dah record untuk kelas yang ini. Kan? Dan untuk yang ini saya boleh riliskan. So nanti saya akan upload lah untuk yang ni sebab saya tak bagi korang apa-apa guide sangat kan sebenarnya kan. Kalau macam tugasan nanti saya memang minta maaf tak boleh sebab saya bagi korang contoh. So yang ini tak apa. So nanti saya akan upload. Okay, so saya dah record dan nanti saya akan upload lah untuk sesi yang ini. Okay. Like. Saya buat video lebih 2 minit. Boleh, tak ada masalah. Macam saya cakap, korang buat 10 minit pun tak apa. Kan, tak ada masalah pun. Lagi panjang maksudnya. Yang penting adalah pastikan semua kriteria yang dia minta ada. Itu saja. Korang buat 10 minit, 20 minit sekalipun kalau kriteria yang diminta tak ada, korang akan hilang markah. Okay, dia tak ada markah untuk panjang. Okay, dia tak ada markah untuk panjang. Dia markah dia ikut rubrik tersebut. Okay, saya gunakan internet college sekarang. So kalau katakan dia lagging, maksudnya internet saya perlahan lah. Saya tak tahulah. Saya dah cuba yang terbaik lah sekarang ni. Kalau katakan buat kat rumah, saya buat pakai internet rumah saya. Kan, mungkin laju sikit. So college, faham lah. Korang pakai internet college ke pakai internet sendiri ni? Sendiri sir. Sendiri, college pun tak boleh pakai kan? Sendiri sir. Okay. So untuk pengetahuan korang, untuk college. Okay, untuk pengetahuan korang kan, untuk college, untuk pelajar, kita ada sediakan internet yang laju. Tapi saya tak tahulah selaju mana. Katanya laju dekat library dan juga dekat masjid. Kan, so kalau katakan korang nak gunakan, nak akses internet tersebut kan, mungkin korang boleh pergi dekat area situlah masa nak kelas ke apa semua. Mungkin dia lebih laju lah sebab sepatutnya dia laju tu. Kan, dekat area sana. Tapi saya tak tahulah sekarang macam mana bila dah ada pelajar. Sebelum ni masa tak ada pelajar ni, sebelum ni memang laju betul kat situ. Kan, tapi dia memang sediakan internet laju tersebut kat dua tempat tu je, library dan juga masjid. So siapa yang perlukan internet yang stabil, mungkin saya tak tahu sekarang ni. Kalau katakan ramai orang pakai, saya tak pasti. Kan mungkin boleh gunakan dekat library ataupun dekat masjid. Boleh tanyalah kepada person in charge kat sana apa dia punya password apa semua. Okay, tu selingannya. Okay, ni Ain untuk view kena mention tak step plot graph dalam video. Tak perlu. Kan, tak ada. Dalam makin rubrik tak ada cerita pasal plot graph. Okay, so memang tak perlu langsung. Kan, dia yang tambahan yang kena ada dalam video cuma korang kena include korang punya table yang dah isi sahaja. Kenapa? Sebab dia ada markah untuk decimal point. So decimal point tu macam mana saya nak tengok? Saya kena tengok table. Okay, itu sahaja sampai decimal point. Tak perlu buat graf apa semua, tak perlu. Okay, sampai decimal point sahaja. Sampai table saya. Table tu pun just macam snap ada satu bahagian. Okay, ada table, saya nak tengok decimal point. Bukan nak tengok isi apa yang korang buat dalam table tu pun. Tak. Nak tengok decimal point dia sahaja. Mesti konsisten dan betul. Okay. Okay, Adrina. Boleh. Memang basically kalau ikut kriteria, dia perlukan satu length sahaja. Yang lain tu kita just cakap dia repeat. Okay. Sebab itulah benda ni boleh dilakukan dalam masa 1 minit. Video tu sepatutnya 1 minit sahajalah. Sebab kalau ikutkan, kita ukur satu length sahaja. Yang cover page, yang mana satu PDF. Alamak, apa ni? Saya tak berapa faham lah. Apa tu? Anji, saya tak berapa faham yang ni. Kan? Apa soalan cover page report yang mana satu PDF? Semuanya PDF. Okay? Tak tahulah kalau ada soalan, ada cover page yang lain. Semuanya PDF.
Okay. Ada soalan lagi? Mungkin korang boleh tanya kot, lagi senang kot daripada type. So korang boleh clarify. Okay, untuk video ke Adrina? Oh, sir. Ya, saya. Okay, saya jawab yang Adrina punya dulu So, Yang lab report tu. okay, tak apalah, okay. Lab report tu, okay. Terus senyap. Tak ada, saya jawab Adrina punya dulu So, yang ini kan, dia tak perlu cerita pasal period dengan T-squared ni tak perlu ada. Sebab apa? Sebab tak ada markah. Yang ada markah cuma aku nak tengok dia punya decimal point untuk time taken sahaja. Sebab itulah aku letak table. Okay. Kalau katakan korang tak kira period dengan T-squared ni pun tak apa. Tapi disebabkan oleh sebelum ni korang buat eksperimen, korang dah kira. Kan? Dah kira, dah ada dah benda tu. Sebab tu aku cakap korang just edit je yang bahagian time taken. Sebab time taken sebelum ini adalah time oscillation. Kan? Korang edit dia jadi 5 oscillation dan korang snap. Sebab benda tu dah buat. Unless kalau katakan korang tak ada benda tu, korang tertinggal kat rumah ke apa semua, korang nak buat baru. Okay, kalau katakan korang nak buat baru, tak perlu. Period dengan T-squared ni tak perlu. Kan? Sebab aku nak tengok cuma decimal point untuk time taken sahaja. Boleh Adina? Okay, aku open lagi untuk soalan Sekejap aku nak cari marker rubrik dah. Aku dah tak ingat dah. Oh, aku bagi marker rubrik kat GC Dekat WhatsApp sir. Oh, kat WhatsApp tak apa, kat GC pun ada rasanya. Okay. Alright, so apparatus. All supplies on hand, apparatus accurate place by student need and organize. Alright. So, untuk menjawab soalan kawan kita ni tadi. Mana tadi soalan dia? Soalan dia kata kena label ataupun tidak. So, maksudnya dalam rubrik tu dia tak minta label. So, tak perlu di label. Okay. Okay, time carry. So, dia tak perlu label. Okay, kalau tak label pun tak apa. Tapi mesti ada semua. Kan, disusun. Semua apparatus tu mesti nampak. Okay. Alright. Okay, so ada lagi soalan. Kenapa ramai yang left ni? Left. Sir. Ya. Yang lab report tu. Yang cover page tu kan. Memang kena PDF lain ke? Kalau contoh saya print out, boleh ke saya attach dekat depan lab report saya? Boleh. Siapa suruh PDF lain? Yang saya cakap PDF lain ni yang apa itu namanya? Yang practical test yang video tu. Yang video tu korang tak attach dalam video file tu. Kan sebab itulah kena hantar 2 file. Yang lain memang kena hantar 1 file je. Jangan hantar 2 file. Buat pening kepala aku je nanti. Okay. So kalau yang lab report tu nanti combinekan dia. Okay.
Yang video ni yang tak boleh combine. Sebab satu video, satu dokumen. Macam mana kau nak combine kan? Tak boleh kan? So, terpaksa lah hantar dua. Boleh? Boleh, sir. Thank you. Okay, Atika. Baik. Kenapa ramai-ramai live ni? Makin kurang pula pelajar ni. 55, 45. Ni dah ramai ni. Dekat 20 orang dah ni keluar ni. Kenapa ni? Ada masalah apa ni? Aku tak habis kelas lagi. Line teruk kot, sir. Line kot, sir. Ya ke? Allahuakbar. Line lah, sir. Ya. Tadi lag. Oh, okey. Dia asyik keluar masuk. Okey, tak apa. Tapi aku punya tak putus kan? Okey, so aku jawab soalan. Tak, okey. Tak. Alright. So, yang kat sini kan kalau dia buat pre-empty dan ini untuk video lah maksudnya Ain So, tak apa, tak ada masalah, boleh. Kan aku cakap tadi? Kan, yang aku nak tengok cuma dekat time taken. Tapi kalau kata korang bagi lebih, aku tak ada masalah pun. Cuma benda tak perlulah, tak ada markah. Okey. Yang ini, ni boleh tadi. Tadi aku dah jawab dah soalan ni. Kan, yang penting aku boleh akses. Kat YouTube biasa tak ada masalah. Yang biasa masalah adalah yang upload Google Drive. Okey. Ifah, clear Alright, so ada soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, aku nak sambung dengan tutorial sebenarnya. Sebab ada 2 soalan lagi tutorial yang Madam Syazah cakap belum cover. Kan? So, practical test semua dah clear? Dah, sir. Dah tak ada lagi benda yang lingering. Dah. Okay. Boleh dapat full. Okay, Ifah, ada apa? Okay, boleh. Wow. Okay. So, Ifah, kan dekat sini. Okay. Aku tengok kat kelas work korang. Ada 2. Untuk practical test ni ada 2. Sorry, kat practical test ni ada 2. Kan satu untuk video yang korang kena submit hari ni. Kan especially sebagai contoh ni kalau MS20 ada 17 orang dah hantar, 8 orang lagi belum hantar. Kan? Okay, practical test ini untuk video. Yang ini untuk lab report. Okay, so 2 file, 2 tempat yang berbeza untuk hantar. Okay, sebab dia punya due date dia lain-lain. Untuk yang ini due date today. Untuk lab report due date pada minggu hadapan. Okay, so tak perlu untuk jawab soalan kau tadi tu, aku rasa jawapannya adalah mana bendanya hilang dah. Okay, buka sini. Okay, dia tak attach lah. Kan, 2 benda yang berbeza. Alright. Ada lagi? Okay. Dah tak ada lah So aku harap korang boleh dapat markah yang terbaik lah untuk korang punya report. Okay. Report dan juga korang punya video. So aku ingatkan sekali, video hantar. Dia punya due date adalah pada hari ini. Okay. Kepada pelajar-pelajar yang belum hantar tugasan, kan, tolong hantar korang punya tugasan. Tolong hantar. Aku merayu kat korang, tolong hantar tugasan. Bukan untuk aku pun, untuk korang. Tahulah tak kisahlah berapa markah yang korang dapat. Kan, tapi bantulah diri korang sendiri. Itu aja. Kan, kalau rasa macam kalau macam sebelum-sebelum ni kan, macam tutorial tak hantar, aku tak bising sangat lah. Okay. Lab report tak hantar sebelum ni, aku tak bising sangat sebab tak ada markah PB, tak ada melibatkan untuk korang punya markah sikit. Tapi ni PB korang, kan. So, tolonglah bantu diri korang. Okay, tolong bantu diri korang. Alright. So, sama juga macam video dengan practical test ni. Untuk apa, lab report ni kan,
tolong bagi effort lah. Tolong bagi effort. Ini korang punya final effort lah. Satu lagi nanti ada UPS 3 kan. So siapa-siapa yang dapat markah rendah masa UPS 1 dengan UPS 2 ni, korang boleh gunakan UPS 3 untuk bantulah. Okay. Mungkin lebih mudah kot sekarang sebab korang dah duduk, korang dah balik college, mungkin dah jumpa kawan-kawan, mungkin lebih mudah kot. Tak tahulah sama ada lebih mudah ataupun lebih susah, aku tak tahulah. Tapi harapnya korang boleh bantu diri korang lah untuk benda tu. Okay, so untuk tutorial so kalau tak ada apa-apa soalan, aku nak pergi pada tutorial. So korang hari tu berhenti soalan nombor berapa? Guys? Hello? Yes, sir. Berhenti soalan tutorial nombor berapa hari tu? Nombor 11. Berhenti nombor 11? Ya ke? Ya. Allahu Akbar. Sebab Madam Syahzah cakap dengan saya tinggal 2 soalan. So soalan nombor 14 dengan 15. Betul? So nombor 12, 13 dah buat dah? Dah. Dah. Itu lebih kurang sama dengan soalan lain. Okey, lebih kurang sama Okey, baik. So kita pergi pada nombor 14 dengan nombor 15 lah. Alright. Mana soalan dia ni? Okay. Sorry macam sebab saya tak gunakan laptop saya yang ini, saya pakai komputer dekat college. Kan, so dia lagging sikit. Internet pun perlahan. Okay, so baik. So question number 14 ni, it's about Doppler effect. Okay, Doppler effect ini kan korang boleh tengok dekat dekat lecture note dengan video kan. Doppler effect is an effect bila katakan satu objek yang menghasilkan bunyi bergerak. Okay, satu objek yang menghasilkan bunyi dan dia bergerak. Ataupun kita sebagai observer kan bergerak kan daripada source of bunyi. So dia is about moving lah. Dia mesti moving object ataupun moving observer ataupun dua-dua pun bergerak. So kalau katakan benda tu stationary, tak ada benda ni Kalau dia stationary kan, kalau source stationary ataupun observer stationary, benda ni takkan berlaku lah. Dia mesti ada salah satu bergerak ataupun dua-dua mesti bergerak. So dia lebih kurang macam ni. Kalau katakan saya bagi contoh yang paling simple adalah, mungkin korang biasa masa duduk dalam kereta, korang memandu ataupun siapa-siapa mandu korang ada dalam kereta kan, tiba-tiba korang dengar ada bunyi ambulans ataupun bunyi siren. Okay. So daripada bunyi tersebut, korang boleh tahu bunyi tersebut datang daripada belah belakang ataupun belah depan. Sama ada dia pergi lebih jauh ataupun lebih dekat. Betul tak? Ke memang tak pernah ada experience benda ni? Betul. Kan? Kita macam boleh tahu. Kita dulu kita tahu ni ambulans kat belakang. Ni ambulans daripada depan. Ni ambulans dia pergi lebih jauh. Ambulans datang dekat dengan kita. Kita boleh tahu. Tapi kenapa benda tu? Apa perbezaan dia sebenarnya? Pernah terfikir tak benda tu? Kenapa kita boleh tahu pasal benda tu? Guys? Ke selama ni tak perasan? Tak tahu macam mana? Tak pernah tahu pun? Guys? Tak, sir. Tak tahu. Memang tak tahulah. Kalau dengar bunyi ambulans kan, korang tak tahulah dia datang daripada belakang ke, datang daripada depan ke. Memang tak ada idea lah, kena tengok lah maksudnya. Tahu dia dari belakang tapi tak tahu nak tentukan tu. Okey. Dia sebenarnya memanglah kan, kalau tak belajar kita tak tahu, tapi kita punya otak ni dia proses. Dia proses based on kita punya experience sebenarnya. Tapi mungkin tak perasan apa perbezaan dia. Perbezaan ni adalah daripada dia punya frekuensi bunyi.
Kan? Sebagai contoh, kan kalau bunyi ambulance tu, kan katakan saya bagi simple lah. Ambulance tu bunyi nino, katakan itu biasalah budak-budak orang nino kan. So, tapi kalau objek tu datang dekat dengan kita, datang mendekati kita, katakan dia datang daripada depan atau datang belakang, dia punya frekuensi tu akan makin laju. Dia akan bunyi nino, dia makin laju bunyi tu. So kita tahu, dia datang dekat dengan kita. Sebab dia punya frekuensi dia bertambah. So frekuensi dia makin laju. Bunyi tu dia makin laju. Sepatutnya bunyi sama je kan. Tapi sebab bunyi tu makin laju, so otak kita terus dia detect, oh okey, ambulans datang mendekati kita. Sama juga lah kalau dia punya bunyi tu kan, dia punya frekuensi bunyi tu makin perlahan. Maksudnya dia makin perlahan lah, makin kurang. Macam kalau macam nino tu kan, nino. So dia macam dia punya period tu makin panjang kan. So maksudnya objek tu dia makin jauh daripada kita. Tu sebelum ni kita mungkin tak pernah terfikir pasal benda tu. Kita punya otak dia tangkap based on kita punya experience. Okay, selama ni macam tu kan. Tapi bila kita belajar fizik, oh, this is what happen. Okay, so efek ini kita panggil sebagai Doppler effect. Okay, nama dia adalah Doppler effect. Alright, so bila masa benda ni berlaku, so bila korang ada observer, which is orang yang mendengar kan, ataupun benda yang terima bunyi tersebut, tak semata dia mendengar ataupun terima bunyi, dan juga source of sound wave atau dia punya punca bunyi tersebut. Dia ada dua benda kan, dia mesti ada dua, satu penerima, satu lagi source. Alright, dan salah satu ataupun kedua-dua benda ini mesti bergerak. Kalau katakan dia stationary, Doppler effect ni tak berlaku. Okay, dia mesti moving object ataupun moving observer ataupun moving source ataupun dua-dua bergerak. Barulah benda ni berlaku. Boleh faham? Okey, boleh faham ya? Okey, baik. So kita pergi pada soalan. So a police car initially at rest. Okay, initially at rest on the road with frequency siren 1000 Hz. If the car is moving toward the police car with velocity 33 meter per second. So sekarang ni, siapa yang bergerak, siapa yang tak bergerak? Tanya. Source, observer. Source ataupun observer. Dia ada dua benda ya, source and observer. So sekarang dia punya source siapa? Punca bunyi. Police car ataupun kereta. Guys. Police car. Okay. Police car adalah source. Police car. Car adalah observer. Alright. So siapa yang bergerak? Siapa yang bergerak? Car yang bergerak. Okay, car yang bergerak. So simple sahaja. So bila kita nak buat, kita masukkan saja dalam formula. Mana aku punya pen tadi? Okay, ni aku punya pen. So bila kita nak selesaikan benda ni, solution number 14 ni, nombor 1. Okay. 1 katakan. Aku nak buat, selesaikan. Calculate the apparent frequency hertz by the observer inside the car. So dia punya frequency is equals to, kan? So formula dia adalah okay. So formula dia adalah, kan, kita ada dua bahagian So kita ada kat sini V of observer, atasnya adalah okay, V over V plus minus V. Ini darab dengan F. Okay, ini adalah frekuensi asal. Ini adalah formula lah, so aku explain sikit. So V yang kat sini adalah speed of sound. Ini adalah constant. Okay, V yang kat depan ini adalah constant. Okay, speed of sound. Speed of sound. So dia adalah, biasanya dia akan bagi dalam soalan. Tapi kalau tak bagi, speed of sound adalah 330 meter per second. Okay, meter per second. So yang ini speed of sound ni, biasanya dia akan bagi dalam list of constant. Okay, biasanya korang refer saja list of constant.
speed of sound. So dekat belah atas, yang belah atas ni aku tandakan warna merah ni, warna kuning ni, ini adalah untuk observer. Yang manakala yang belah bawah ini adalah untuk source. So sekarang ini disebabkan oleh observer yang bergerak, maka dekat bawah ni adalah kosong. So bila kita masukkan dalam formula, kita nak masukkan cari nilai F. So F is equals to V. Okay, yang bawah ini adalah V plus 0. Sebab apa? Sebab kita dah tahu tadi source dia tak bergerak. Okay, faham? Yang ini boleh faham? Sebab dia punya punca dia tak bergerak. Police car ini kosong. So bila tak bergerak, so dekat sini kosong lah. Boleh sir. So tak kisahlah kalau tak plus minus kosong. Plus minus. Kalau tak plus ke minus tak ada masalah sebab dia kosong. Okay. So yang penting adalah dekat atas ni. Okay. So dekat atas ni korang tengok. Sekarang ini dia kata car ini moving toward police car. So maksudnya dia mendekati. So bila mendekati, apa yang berlaku adalah untuk observer kan, korang punya fikiran bagi aku paling simple lah. Ini aku punya cara. Kan ada satu lagi cara guna OS minus. Nanti korang boleh tanya dengan Madam Syazah. Aku tak berapa mahir sangat yang cara tu. Cara aku fikir senang je. Kalau katakan dia mendekati, dia punya frekuensi akan bertambah. So bila frekuensi akan bertambah, so nilai sini nilai yang kat atasnya mesti lebih besar. So maksudnya dia akan tambah. Okay, tambah nilai speed dia lah. Kat sini 33. Darab dengan F. So bila korang nak kira, so basically ini akan jadi 330 tambah 33 bahagi dengan 330 darab dengan dia punya original frekuensi 1000 Hz. Okay, 1000 Hz. Okay, so dapatlah jawapan. Macam itu sahaja. Okay, so kenapa? So simple. Yang bergerak adalah observer kan, sebab dia mendengar. So kat sini dia tambah. Di bawah ni kenapa kosong? Sebab source dia tak bergerak. Okay, boleh faham? Boleh ke anak-anak? Boleh sir. Okay, baik. Boleh. Baik, Alhamdulillah. Boleh sir. Okay, baik. So sekarang question number 2. If the car is now moving away from police car. Dia kata moving away pula. Tadi dia moving towards. So moving towards. So sekarang aku tanya. Kan, dia punya source bergerak tak? Punca dia bergerak tak? Tak bergerak kan. Yang bergerak masih lagi dia punya observer. Betul tak? Okay. Tapi sekarang dia punya observer dia moving away. So, sama sahaja cara menyelesaikan dia. Tapi kali ni dia moving away. So bila moving away, dia punya frekuensi mesti lebih rendah. So formula kita gunakan formula yang sama. Cuma dekat sini apa akan berlaku adalah, aku terus masuk 330. Dekat sini dia akan jadi minus. Sebab itulah dia punya formula tadi ada plus minus. Okay, minus 33. Dia moving with the same velocity tapi dia moving away. So ini adalah 330 darab dengan 1000. So korang kira dapat jawapan. Alright. So macam itu sahaja. So sekarang ni kalau katakan observer yang bergerak, maka yang berubah adalah bahagian atas. Okay, bahagian atas yang berubah, sama ada dia moving away ataupun moving towards. Okay, satu kalau katakan dia mendekati, itu paling simple lah sebenarnya. Kalau dia mendekati, tak kisahlah apa cara sekalipun, nilai frekuensi itu akan bertambah. Okay, kalau katakan dia makin jauh, kan, so nilai frekuensi itu akan berkurang. Alright. Boleh? Senang kan? Guys? Boleh tak? Senang. Boleh. Simple sahaja. Boleh, kan? Boleh sir. Alhamdulillah. Kan? Simple je. Alright. So untuk soalan nombor 3 ni, kan, yang ni korang boleh buat
Yang ni korang boleh refer lecture note sahaja. Kalau tak refer lecture note pun tak apa, korang boleh refer pada lecture video, dah ada dah dia punya graf. Kan? So tengok saja macam mana graf tersebut. Graf dia atas sama ada atas bawah macam ni lah graf. Graf apa? Graf garis lurus. Graf garis je lah. Tak ada masalah, boleh tengok nanti So question number 4. So right now, kan dia tukar pula. The car is now in stationary position. But then the siren of police car is moving towards the car with velocity of 33 meter per second. Okay, so sekarang dia terbalik pula. Apa yang berlaku adalah observer dia stationary. Tapi dia punya source dia bergerak. So by using the same formula, kan number 4, same formula. Alright, F is equals to V plus minus V over dengan V plus minus V darab dengan F. So, formula yang sama ni. Tapi kali ini kita fokus pada bahagian bawah. Kenapa? Sebab dia punya source yang bergerak. Okay. So, kita masukkan nilai kat sini. Nilai kat sini kita masuk ke atas ini adalah 330 plus minus 0. Sebab dia tak bergerak. Okay, tak kisahlah korang nak letak plus atau minus, no problem. Even tak letak pun tak apa sebab dia tak bergerak. Yang bawah ini apa yang berlaku adalah 330 minus 33. Okay. Minus 33. Alamak, 330 33. Aku punya komputer ni lagging Minus 33. Okay, minus 33 darab dengan 1000 Hz. Okay, so dapat jawapan. So, kenapa minus? Okay, kalau sebelum ini macam soalan ke atas ni, kan, dia kata moving towards guna plus. Nampak? Moving towards guna plus. Tapi yang kat sini moving towards juga. Tapi guna minus. Kenapa minus dekat sini? So, again aku kata, kan, cara yang aku fikir adalah sangat-sangat, bagi aku sangat simple lah. Tak tahu kalau katakan korang boleh dapat ke tak benda ni. Kan, kalau katakan dia moving towards, mendekati, dia punya frekuensi dia mesti lebih besar daripada 1000. So, dia mesti lebih besar daripada 1000. So, mesti 1000 something. Okay, so in order to get this value, kan, so it's either you increase the apa yang dekat atas ni, numerator, atas numerator, ataupun korang decrease the denominator. Okay, ni bawah ni nama denominator. So sama ada korang increase numerator ataupun decrease denominator. So dalam kes ini kita nak dia punya frekuensi lebih daripada 1000. So apa kita buat? Kita decrease dia punya denominator. So bila kita decrease dia punya denominator, dia punya sign dia mesti tolak. Okay, faham tu? Guys, boleh? Faham sir. Okay, so itu cara akulah. Aku selalu pegang adalah kalau katakan dia moving towards, kan tak kisahlah cara macam mana sekalipun dia mendekati. So dia punya frekuensi, so senang nak check. Dia punya frekuensi dia mesti lebih daripada frekuensi yang diberi. Kan? So kalau katakan 1000 yang diberi, so nilai ni mesti lebih. Ni mesti 1000 lebih. Kalau katakan dia moving away, macam ni kes dia moving away kan, so nilai dia mesti kurang daripada 1000, which is mungkin 900 something ataupun 800 something. Okay, macam itu. Itu cara yang aku selalu gunakan lah. Okay, boleh tu? Boleh kan? Simple kan? Okay, tak apa. Kita pergi next question. Question number 15. So dalam question number 15 ni, dia bermain sedikit. Okay, ada question A dengan question B. Okay. So, question A. Dia masih lagi Doppler effect. Tapi dalam case ini kan, a bat flying at 5 meter per second towards a wall. Lepas tu, dia emits a chip at 50 kHz. Then, if the wall reflects this sound pulse, what is the frequency of the echo received by the bat? Okay, so kali ini kan, dia macam yang dia punya source dalam kes ini adalah, siapa source of sound wave dalam kes ni?
Siapa punca? Siapa yang buat sound wave tu? Bad. Bad. Okay. Siapa pula dia punya observer? Siapa yang nak dengar sound wave tu? Ha. Siapa nak dengar? Baca ni. Bad. Ha, bad. Okay. Bad. Ha, so that's the difference. So soalan dia bermain. Kan macam kat atas tadi dia simple, ada dua benda. Kan dia ada dua benda, observer dengan source clear. Yang ini bad yang bagi source, dia juga yang terima. Macam mana nak buat soalan ni? Kan sebenarnya soalan ni dia ada dua bahagian. Okay. Satu, bahagian yang pertama adalah bahagian bed dan juga wall. Okay. So, bahagian pertama untuk soalan A. Soalan A, dia ada dua bahagian. Aku tulis dulu bahagian pertama adalah bed sebagai source. Okay. And wall sebagai observer. Okay, ini bahagian pertama. So, daripada situ korang boleh kira lah siapa yang bergerak kan. So, korang beritahu F is equals to. Okay, so dalam kes ini. Okay. 330 sebab source dia yang bergerak. So, observer tak bergerak. Wall memang tak bergerak lah. So, 330 minus 5 darab dengan dia punya frekuensi dia adalah 50 kHz, 50,000. Okay. So, dapat jawapan. So, korang kira-kira dapat berapa ni? Okay. Dapat 50.7 kilohertz. Okay. Kilohertz. Alright. Kali 10 kuasa negatif, 10 kuasa 3 lah. Dapat 50.77 kilohertz. Lebih daripada yang asal. Kenapa? Sebab dia moving towards. Simple je. Bed itu bergerak ke arah toward wall. Okay. So, dia kata moving toward. So, dia mesti lebih daripada yang asal. So, asal adalah 50. So, ini 50.77. Yang ni faham? Guys? Sir? Yes? Nak tanya? Ya, boleh. Faham, sir. Yang nak tanya tadi? Kalau saya tak buat kilohertz. Okay. Saya buat darab 10 negatif 3 Hz. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh, tak ada masalah. Kan? Okay, tapi ni belum siap lagi tau. Belum selesai. Kita cakap baru bahagian pertama. Sebab bed sebagai source, wall sebagai observer. Alright, so kita ada bahagian kedua. Which is wall sebagai source sebab dia reflect bunyi. Kan? So wall ni dia punya function dia reflect bunyi. So bunyi tu dia akan reflect. So bahagian kedua bed sebagai observer. Okay. So dekat sini kita gunakan formula yang sama juga. Kan? So F is equals to, kat sini siapa pula yang bergerak? Yang bergerak adalah dia punya observer. So observer 330 plus 5. Okay, over 330 darab dengan. So sekarang ni wall ini dia punya frekuensi yang dihasilkan oleh wall adalah frekuensi yang ke atas ni lah. Ini frekuensi dia. Kan, sebab dia wall ni fungsi dia adalah dia reflect bunyi saja. So kita gunakan kat sini. So ini jadi 50.77 kali 10 kuasa 3. So korang substitute dapat jawapan. Okay, dapat jawapan dia. So nilai dia mesti lebih besar daripada ini. Sebab apa? Sebab dia still moving towards.
Okay, so ini adalah step number 2. So dia ada dua bahagian. So bahagian pertama, bed sebagai source, wall sebagai observer. And then second part, dia terbalik lah. Wall sebagai source, bed sebagai observer. So bila dia melibatkan wall ini, bila dia melibatkan dinding, dan simple saja. So dinding, dia akan reflect bunyi. So bila dia akan reflect bunyi, maka dia boleh menjadi source of sound wave. Okay. So apa-apa bunyi yang dia terima, dia akan reflect semula. Clear guys? Boleh? Clear sir. Alhamdulillah. Boleh sir. So aku pergi soalan seterusnya, soalan B kan. So kat sini, question B, a whistle giving out 500 Hz move away from a stationary observer in a direction towards and perpendicular to a flat wall with velocity of 1.5 meter per second. Determine the frequency that will be heard by the observer. Okay. So soalan yang pertama yang kena tanya diri korang, kan, siapa dia punya source of sound wave? Sorry. Sebelum itu aku nak korang betulkan soalan ini. Okay, minta maaf. Soalan ni kena betulkan sikit. Kan, soalan dia determine the frequency. Kan kat sini kan. Kena tambah sikit So korang edit sikit. Determine the frequency. Tambah kat sini. Reflected by the wall. Okay, tambah sikit kat situ. Determine the frequency reflected by the wall that will be heard by the observer. So right now, kalau kata tak berapa faham, kan, mungkin belum tak berapa clear, kita lukis sikit. Okay, kita ada satu observer. Okay, ni observer. And then kita ada lagi whistle. So whistle ni katakan aku tulis ada orang. Okay, ni whistle, dia take whistle. Okay, ni orang ni dia take whistle. And then kat sini ada wall. Ni whistle ini moving towards the wall. Okay, with the velocity of berapa dia kata? 1.5 meter per second. Okay, so inilah case dia. Dan ini adalah dia punya observer. Ni observer ni. Okay, observer, dan ini adalah dia punya source. Alright. So apa yang korang nak kira sekarang adalah, korang nak tahu what is the frequency heard by this observer, kan, daripada sound wave yang produced by this whistle, tapi yang reflect daripada wall. So maksudnya dekat sini ada dua case sama macam tadi lah. So sekarang ini sebagai source dan ini sebagai observer pada yang pertama, kan. So kita buat, okay, katakan ni aku labelkan A lah. Ni aku label A. Ni A. So A ini sebagai source and wall ini ni wall sebagai receiver. So case yang pertama, whistle A, source, okay, and then wall, observer. Okay, so kita kira gunakan formula yang sama. F is equals to, so 330 yang ini bergerak plus 1.5 over dengan 330 darab dengan berapa dia punya frekuensi tadi? Frekuensi dia 500 Hz. Okay, 500 Hz. So kira-kira dapat jawapan. Dan jawapan dia mesti lebih daripada 500. Itu simple nak ingat. Okay. So kita dapat kat sini, kita kira-kira dapat 502.28 Hz. Okay, 502 and 28 Hz. Okay, kita kira-kira. Ini case yang pertama. Case yang kedua adalah, yang ini nak dengar ni observer, stationary observer, and then dengan ni wall.
Kes source yang kedua, kes yang kedua adalah wall sebagai source and then O sebagai observer. Okay, so dalam kes yang ini, persoalan yang berlaku adalah siapa yang bergerak? Okay, so dalam kes yang kedua ni, siapa yang bergerak? Ada siapa nak tolong jawab ke? O and W, O and wall, siapa yang bergerak? Okay, baca soalan balik. Kalau tak clear. Come on. Tak clear lagi, saya besarkan. Okay. W and O. Who's moving? Come on. Siapa nak tolong jawab? Oh. Sure? Oh, mestilah sure. Takkan pula dinding bergerak, betul tak? Betul ke? Betul. Takkan wall pula bergerak kan? Betul. Tapi the problem dia kata kat sini, dia kata ini adalah stationary observer. Nampak tak? So apa maksudnya kat situ? Apa maksudnya? Stationary observer. So apa maksudnya? Wall is source. So maksudnya kan, observer ni tak bergerak. Betul? Kan? Betul ke saya cakap ke saya salah kat sini? Kata stationary observer. Betul. So wall bergerak ke? Wall bergerak tak? Guys? Wall tak bergerak. Kan? Wall tak bergerak. Wall tak bergerak. Observer tak bergerak. Betul tak? So, kalau macam ni, kan? Betul. Kalau macam ni, apa yang berlaku? Apa syarat Doppler effect tadi? Apa syarat untuk Doppler effect? Salah satu bergerak atau salah satu bergerak. Salah satu bergerak atau one moving, one stationary. Kedua-duanya bergerak, betul tak? So not stationary lah. Dia mesti not stationary. Dalam kes ini dia stationary, dua-dua stationary. So this thing is not Doppler effect. So kalau katakan dua-dua tak bergerak, so maksud jawapan dia simple saja. Jawapan dia adalah nilai ni lah. Ni adalah kita punya jawapan sebab both is not moving. So dia punya frekuensi dia tak berubah. So frekuensi dia tak berubah. So frekuensi yang didengar oleh observer ini adalah frekuensi reflected by the wall. Ataupun kalau katakan tak sure, tak pasti sangat kan, kita boleh masuk je dalam formula, no problem. So 330 plus minus 0 over 330 plus minus 0 juga sebab dua-dua tak bergerak darab dengan dia punya frekuensi 502.28. Tapi korang akan dapat jawapan yang sama lah. Okay. Macam tu. Because both is not moving. So syarat bagi Doppler effect mesti either one moving or both of the source or observer is moving. Is either moving towards or moving away from each other. Alright. So that is Doppler effect. Okay. So soalan yang kat bawah ni dia macam tricky sikit lah. So question number 15 ni is quite tricky sebab korang kena berfikir sedikit. Especially 15B ni. Okay.
Alright, so before saya habiskan kelas hari ni, kan, any questions about Doppler effect? Ada apa-apa nak tanya ke ataupun memang dah clear? Dah crystal clear dah Doppler effect ni macam mana? Simple saja dia menggunakan satu formula. Soalan tak ada? Tak ada. Tak ada ya? Okay, clear. Alright. So I think that's all for today. Tak ada kot. Tak ada Okay, baik. So kalau tak ada baguslah kan. So maksudnya clear lah. Tercapai lah objektif kita hari ni. Okay. So untuk next week saya dah masukkan bahan. Okay. Saya dah upload tutorial chapter 12 and then lecture note juga untuk chapter 12 kan. Korang boleh tengok, korang boleh start buat tutorial chapter 12. Chapter 11 dah siap kan. So I think that's all for today. So minggu depan kita akan sambung bincang. So minggu depan chapter 11 ni pendek je kan, mungkin 1 jam je dah siap. And then boleh sambung, kita akan sambung dengan chapter 12 lah. Okay, so tak ada lagi lah kot. Saya bagi reminder yang terakhir, hari ni adalah hari tarikh untuk korang hantar korang punya practical test untuk video. So pastikan semua orang berjaya hantar dan lengkap mengikut rubrik yang diberikan. Okay, so saya harap sangat macam tu lah. And then next week korang perlu hantar korang punya lab report sama juga. Saya harap semua orang berjaya hantar pada masa yang ditetapkan dan lengkap mengikut rubrik yang diberikan. It's for your own good. Okay. So I think that's all for today. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir.